Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan mengenai media sosial, media memupuk perpaduan di Malaysia. Saya akan membentangkan objektif kajian. Objektif kajian kumpulan kami mempunyai 3. Yang pertama, untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang kegunaan media sosial dalam memupuk perpaduan kaum. Yang kedua, untuk mengetahui usaha-usaha dalam memupuk perpaduan kaum di media sosial. Yang ketiga, dan yang terakhir, untuk mengenal pasti kesan buruk media sosial terhadap perpaduan kaum. Pengenalan, media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat perantau komunikasi atau perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Sejarah awal kemunculan media sosial ini bermula pada tahun 1978 dengan penemuan papan buletin berfungsi untuk muat turun maklumat dan komunikasi melalui surat elektronik. Media sosial terus berkembang sehingga perkhidmatan penerbitan blog iaitu blogger pertama kali dilancarkan pada tahun 1999 oleh Tira Labs. Evolusi rangkaian media sosial yang sebenar bermula setelah kemunculan Friendster pada tahun 2002 diikuti oleh LinkedIn yang merupakan jaringan perniagaan oleh golongan profesional. Seterusnya, kemudian selepas kewujudan Facebook sekitar tahun 2004, pelbagai rangkaian sosial baru telah dicipta. Kebanjiran media sosial terus berlaku sehingga hari ini. Pembaharuan dan penambahbaikan dibuat seiring dengan kemajuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Marsyita Hanis binti Muhammad Fadri. Saya akan membentangkan mengenai media sosial dan memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Media sosial ialah merupakan rangkaian komunikasi dalam talian yang boleh menghubungkan pengguna dari seluruh dunia tidak kira bangsa atau kaum. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media berfungsi sebagai alat perantara teknologi yang telah direka pada zaman moden kini dan ia juga berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi atau perhubungan sesatu sama lain. Manakala sosial pula boleh didefinisikan sebagai masyarakat atau persatuan. Masyarakat atau persatuan inilah yang akan mengeratkan hubungan silaturahim di dalam sosial media. Sosial media ini dicipta dalam pelbagai format seperti blog, rangkaian sosial, Wikipedia, forum dan alam maya. Bagi alam maya, seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kesan-kesan daripada penggunaan sosial media sebagai media memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Terdapat 4 aspek penting yang dapat dilihat kesan-kesannya iaitu yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah kaum-kaum di Malaysia, yang ketiga adalah kerajaan Malaysia, yang keempat adalah negara Malaysia. Bagi masyarakat, berdasarkan penggunaan sosial media untuk memupuk perpaduan kaum di Malaysia, terdapat kesan yang dapat dilihat kepada masyarakat setempat iaitu mereka akan dapat memperolehi pengetahuan yang luas dan tepat mengenai kaum yang ada di Malaysia. Sekumpulan manusia yang hidup di atas tanah dan naungan yang sama hendaklah mempelajari dan mengambil tahu mengenai aturan atau cara tertentu mengenai kaum-kaum lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amal Bin Zaki. Saya akan membentangkan cara memupuk kesepaduan kaum di media sosial. Okey, antara cara pertama menyebarkan kebaikan perpaduan kaum di media sosial seperti menyatakan kesan positif kesepaduan kaum di media sosial. Seterusnya, menubuhkan chat group di media sosial mengikut minat masing-masing tidak mengira bangsa dan kaum seperti menubuhkan grup automotif. Dan selain itu, kita juga dapat dan di media sosial kita dapat memperkenalkan budaya sesebuah kaum di media sosial seperti mengepus tarian tradisional sesebuah kaum. Okey, akhir sekali mempromosikan aktiviti yang melibatkan masyarakat berbagai kaum seperti aktiviti gotong royong. Baiklah, seterusnya saya Muhammad Daniel bin Ridwan akan menerangkan fungsi media sosial dalam memupuk kesepaduan.
Fungsi yang pertama adalah menjadi platform penyebaran dan memberi kesedaran tentang betapa pentingnya perpaduan antara kaum. Fungsi yang kedua, menjadi tempat mempromosi kaum dan budaya Malaysia yang indah dan pelbagai. Dan fungsi yang ketiga, menjadi alat untuk menjelaskan salah faham antara kaum yang selama ini menjadi antara masalah utama di negara Malaysia. Seterusnya, kebaikan media sosial. Kebaikan media sosial dalam memupuk kesepaduan kaum adalah menggunakannya untuk berkomunikasi dan berhubung dengan pantas dan mudah. Pada masa ini, media sosial memerlukan satu sentuhan sahaja untuk bertanya khabar atau berbual dengan rakan atau keluarga. Tambahan pula, pemilikan telefon bimbit yang canggih telah menjadikan kaedah komunikasi sebegini satu cara hidup masyarakat yang menarik untuk diperhatikan oleh sesiapa sahaja dan boleh menjadikan sesuatu pengetahuan baharu dalam kehidupan seharian. Selain itu, bakat dan kebolehan sesuatu budaya boleh ditunjukkan menerusi media sosial apabila digunakan dengan sebaik mungkin. Rangkaian sosial seperti Facebook boleh memuat naik asli sesuatu budaya seperti menari, tarian kuda kepang, menyanyi, memasak dan sebagainya. Lalu, bakat ini diketahui oleh banyak pihak yang mempunyai rangkaian yang serupa. Seterusnya, penggunaan rangkaian sosial dalam memupuk kesepaduan kaum juga memudahkan mereka untuk mencari atau memperoleh kawan baru. Okey, sekarang saya akan membentangkan keburukan media sosial terhadap kesepaduan kaum. Yang pertama, menyebarkan berita palsu tentang isu-isu kaum seperti kes salah faham antara kaum yang dahulu dibangkitkan semula. Seterusnya, penghinaan kaum akan berlaku di media sosial. Sebagai contoh, menghina agama lain. Dan seterusnya, perbalahan antara kaum akan berleluasa. Seperti hak istimewa Bumi Putera dipertikaikan. Dan akhir sekali, pelbagai aktiviti akibat intra-etnik. Kesimpulannya, kehadiran media sosial sedikit sebanyak telah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat, mulai dari efek ketergantungan pengguna terhadap media sosial hingga pengaruh kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Semoga masyarakat mampu memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui media sosial serta menghindari dampak-dampak negatif dari media sosial. Sekian, terima kasih.